adalah kita akan teruskan dengan sesi pengajaran kita pada kali ini lah. Ini adalah pengajaran kita yang kali pertama bagi tahun ini ya. Okey, baik. Anak-anak boleh buka buku teks. Kita tengok dahulu bahagian kandungan. Okey, bahagian kandungan kita akan terlebih dahulu belajar topik ataupun tema kemasyarakatan. Okey, anak-anak boleh tengok kandungan. Okey, baik. Anak-anak buka dahulu muka suratnya adalah muka surat 1. Okey. Perhati elok gambar tersebut. Tema 1 adalah tema kemasyarakatan. Okey, tengok kemasyarakatan. Perhatikan gambar, ada 3 gambar. Cuba anak-anak fikirkan dahulu. Apakah maksud tersirat pada gambar-gambar ini? Okey. Dah? Dapat fikirkan apa-apa maksud-maksud yang terdapat pada gambar-gambar ini? Okey, kalau kita perhatikan, gambar yang pertama itu adalah suasana di kebun komuniti. Kebun komuniti ini terdapatnya satu kejiranan yang berkebun secara bersama-sama. Okey. Gambar yang kedua pula, gambar yang ada kereta tu, yang ini suasananya mungkin berada di lapangan terbang. Jadi murid dapat melihat kereta penumpang ini diutamakan kepada golongan yang istimewa. Contohnya di bahagian belakang itu, kalau kita nampak di kereta itu adanya golongan orang-orang tua. Okey. Dan seterusnya di bahagian depan tu, kalau kita perhatikan, ada golongan yang menggunakan tongkat. Okey, dan yang seterusnya, gambar yang ketiga adalah gambar suasana di dalam kelas. Okey. Jadi kita perhatikan di sini, kemasyarakatan ini secara amnya lah adalah kehidupan yang kejiranan lah. Kejiranan maksudnya hidup dalam suatu komuniti, kehidupan dalam satu tempat, contohnya kampung, okey, di dalam satu kawasan yang sama. Okey, baik. Kita beralih pula kepada surat 2. Okey. Unit 1 ya, topiknya adalah jiran tetangga. Tak apa, nanti akan ada gambar yang lebih jelas akan ditunjukkan ya. Okey, di situasi 1 ni anak-anak akan nampak ada situasi berkaitan dengan salam perkenalan. Baik, kita baca sama-sama ya. Situasi 1. Encik Gobi dan Encik Lim tinggal berjiran. Mereka tinggal di Taman Impian. Encik Husin pula baru sahaja berpindah. Pada hari pertama, Encik Husin telah dikunjungi Encik Gobi dan Encik Lim. Mereka berbual sambil berkenalan. Itu adalah situasi bagi situasi 1. Okey, baik. Bagi situasi 1 ini, kita melihatkan ada 3 bangsa di situ, iaitu terdapatnya Encik Gobi. Okey. Kemungkinan besar itu adalah bangsa India. Encik Lim, kemungkinan itu adalah bangsa Cina. Okay, dan akhir sekali adalah Encik Husin, bangsa Melayu. Okay. Kita tengok pula watak dia. Okay, dialog daripada watak-watak itu. Yang pertama adalah Encik Husin. Selamat sejahtera, saya Husin. Saya baru berpindah ke rumah ini. Baik, Encik Lim pula berkata, selamat sejahtera. Nama saya Lin Jun Sing. Rumah saya di hadapan rumah Encik Husin. Saya jurutera. Saya bekerja di syarikat Bina Jaya Sendirian Berhad. Okay, baik. Dan terakhir, dialog daripada Encik Gobi pula. Selamat sejahtera Encik Gobi. Rumah saya di sebelah Encik Husin. Saya guru. Saya mengajar di SK Seri Pertiwi. Okay, baik. Itu adalah situasi 1. Dan kita teruskan dengan situasi 2 di bawah itu. Terdapatnya suasana dalam keluarga Encik Husin di dalam rumahnya. Okey, baik. Adakah Hadif kenal jiran di sebelah rumah kita? Okey. Encik Husin bertanya kepada anaknya, Hadif. Ya, saya kenal ayah. Beliau, okey, baik. Siapakah yang berada di sebelah rumah Encik Husin? Okey. Kalau kita tengok di sini adalah Encik Gobi. Jadi, ya, saya kenal ayah. Beliau adalah Encik Gobi. Okey, baik.
Akaknya pula bertanya, siapakah pula jiran di hadapan rumah kita, ayah? Dia tanya pula jiran yang baru berpindah. Jadi adalah Encik Lim. Okey, baik. Akhir sekali, yang ini yang kita nak belajar hari ini sebenarnya, muka surat 3. Jadi anak-anak buka dahulu muka surat 3. Ya. Anak-anak akan baca dahulu secara ringkas muka surat 3 ini ya. Okey, surat 3 ini adalah perkara yang utama bagi hari ini. Cikgu bacakan dahulu kita punya objektif pembelajaran. Okey. Apa yang anak-anak nak belajar pada hari ini adalah untuk melengkapkan peta alih berdasarkan isi tersurat pada petikan Hari Keluarga Taman Impian. Cikgu ulangi sekali ya. Kita punya objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah melengkapkan peta alir berdasarkan isi tersurat pada petikan Hari Keluarga Taman Impian. Jadi pada akhir sekali pelajaran kita pada hari ini, anak-anak perlu membina satu peta alir berdasarkan petikan Hari Keluarga Taman Impian. Okey, baik. Itu adalah objektif utama kita, dan sekarang ini kita akan beralih pula kepada kriteria kejayaan kita yang pertama. Kriteria kejayaan kita yang pertama adalah untuk membaca petikan Hari Keluarga Taman Impian dengan intonasi yang sesuai. Apa maksud intonasi? Intonasi maksudnya adalah suara kita adanya turun ataupun naik. Maksudnya nada suara kita menentukan kita punya perasaan kita. Okey, baik. Kita baca dahulu petikan dengan intonasi ya. Cikgu baca dahulu petikan Hari Keluarga Taman Impian. Okey, baik. Anak-anak boleh rujuk di buku teks masing-masing di muka surat 3. Okey. Cikgu bacakan, nanti anak-anak pula akan membaca dengan intonasi di rumah lah. Okey. Hari Keluarga Taman Impian. Encik Husin membawa keluarganya ke taman rekreasi. Di taman tersebut berlangsungnya sambutan Hari Keluarga Taman Impian. Wah, ramainya jiran kita yang hadir. Mesti seronok apabila kita menyertai acara seperti ini, kata Hadif. Betul, Hadif. Sambutan Hari Keluarga ini memang menyeronokkan. Selain itu, sambutan ini dapat mengeratkan hubungan sesama jiran. Semangat kemasyarakatan juga dapat dipupuk dalam kalangan masyarakat, kata Encik Husin kepada anggota keluarganya. Okey. Ibu, mengapakah kita perlu hadir ke majlis seperti ini? Tanya Aina. Aina, Hadif dan Hajar, kita perlu hadir ke majlis seperti ini supaya dapat mengenali jiran kita. Apabila kita saling mengenali, semangat perpaduan akan dapat dipupuk. Seterusnya, kita dapat hidup dengan aman dan makmur. Keharmonian negara kita akan tersasul. Okey, kita akan terus terpelihara, jelas Puan Nurul. Selepas mendaftar, kami hendak ke kemah di sana untuk bersarapan. Kemudian, kami ingin menyertai pertandingan melukis, mencari harta karun dan tulisan berangkai. Bolehkah ayah? Tanya Hadif. Boleh. Nanti kita ke sana bersama-sama, jawab Encik Husin. Jadi itu adalah petikan Hari Keluarga Taman Impian. Jadi anak-anak dekat rumah bolehlah baca petikan itu dengan intonasi yang sesuai. Okey. Baik. Nanti anak-anak akan baca. Jadi kalau anak-anak sudah membaca, jadi anak-anak sepatutnya telah mencapai kriteria kejayaan yang pertama, iaitu membaca petikan Hari Keluarga Taman Impian dengan intonasi yang sesuai. Okey, baik. Itu adalah sukses kriteria yang pertama. Okey, kita beralih pula kepada sukses kriteria yang kedua ataupun kriteria kejayaan. Okey. Yang kedua, kita nak menyenaraikan isi penting pada petikan Hari Keluarga Taman Impian. Jadi sambil-sambil anak-anak membaca tadi, anak-anak ambil sebatang pensel, anak-anak senaraikan dahulu. Apakah isi-isi penting yang terdapat pada petikan tersebut? Senarailah lebih kurang 5 atau 6 isi-isi penting yang terdapat pada petikan tersebut. Okey, baik. Selepas anak-anak senaraikan, maksudnya anak-anak telah mencapai kriteria kejayaan yang
kedua, iaitu menyenaraikan isi penting pada petikan Hari Keluarga Taman Impian. Okey, baik anak-anak. Selepas dua kriteria kejayaan itu, iaitu dengan yang pertama tadi, secara ringkasnya anak-anak membaca dengan intonasi yang betul. Yang kedua, anak-anak menyenaraikan isi-isi penting pada petikan, dan objektif kita berbalik semula pada objektif pembelajaran kita. Kita nak bina peta alir berkaitan dengan aktiviti yang dilaksanakan oleh Hadif dan juga keluarganya. Okey, jadi anak-anak boleh ambil buku, gunakan buku pemahaman, buku tulis pemahaman yang kecil, yang kecil, lebih kurang saiznya begini. Okey, gunakan buku pemahaman, binakan satu peta alir. Okey, binakan satu peta alir. Okey, ini adalah contoh peta alir. Nanti cikgu tunjuk lebih jelas. Yang di bawah ni ada hijau. Okey, yang ada kotak warna coklat ni kan. Okay. Peta alir ni istimewanya dia membolehkan kita mengikut urutan yang mana aktiviti terlebih dahulu dan aktiviti yang kemudian. Okey, di sini ada 6 aktiviti yang perlu anak-anak senaraikan. Boleh? Anak-anak diharap aktiviti kita pada hari ini dapat anak-anak siapkan di dalam buku pemahaman, iaitu peta alir berkaitan dengan aktiviti Hadif dan juga keluarga. Baiklah. Itulah sedikit aktiviti kita pada hari ini. Diharap anak-anak dapat melaksanakan aktiviti ini dengan baik di rumah, dengan juga bantuan daripada ibu bapa. Sekian saja dari cikgu. Sekian, terima kasih.